Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul di dalam salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-127. Sebagaimana yang kita sedia maklum, di dunia ini hanya ada dua tempat yang disebut sebagai taman syurga. Salah satunya ialah majlis-majlis yang di dalamnya ada mengajak orang ingat kepada Allah, iaitu majlis-majlis pengajian lah. Dan satu lagi ialah taman syurga di Raudah sana, tempat orang suka berdoa tu. Jadi itulah dua taman syurga. Yang di Raudah sana tu jauh kita nak pergi. Jadi taman-taman syurga yang ada sekitar kita sini janganlah kita persia-siakan. Contohnya pada malam inilah salah satu daripada taman syurga. Malam ini kita masih dalam kitab yang kedua daripada 40 kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan menyambung kitab Tauhid, Fawaidul Aqaid, yang mana sedang menyentuh bahagian Risalah Qudusiyah Al-Ghazali, rukun pertama, perkara yang kedua. Jadi sebelum kita sambung kepada pengajian untuk malam ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali kuliah 2 minggu sebelum ini, kerana pada minggu yang lepas tertangguh. Dalam kuliah 2 minggu sebelum ini, kita sentuh rukun pertama, perkara yang pertama. Zat Allah tidak terpengaruh dengan waktu. Zat Allah tidak terpengaruh dengan gerak dan diam. Apa sahaja yang dipengaruhi oleh waktu, gerak dan diam, itu adalah makhluk, itu adalah baharu. Asal-asal dulu, ketika azali itu, yang ada hanya Allah, yang ada hanya zat Allah. Ketika itu masa pun belum bermula lagi, waktu ni tak ada lagi, saat pertama belum ada lagi. Sebab apa? Saat pertama itu adalah makhluk, masa itu adalah makhluk. Jadi pada azali itu yang ada hanya Allah sahaja. Apabila Allah menciptakan makhluk yang pertama, masa itu barulah berjalan saat yang pertama. Jadi disebabkan Allah ini pada azali, dia itu dah siap-siap ada sebelum adanya waktu. Maksudnya zat Allah ini tidak terpengaruh dengan waktu. Allah tidak terpengaruh dengan waktu. Begitu juga dengan gerak dan diam. Yang bergerak ataupun yang berdiam ini adalah makhluk. Pada azali dulu, gerak pun belum ada, diam pun belum ada. Apabila Tuhan menciptakan makhluk, barulah ada gerak, barulah ada diam. Jadi gerak dan diam ini bersifat baharu, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah tidak terpengaruh dengan gerak dan diam, kerana Allah ni dia tidak mengalami sebarang perubahan. Apa sahaja yang berubah, yang itu adalah makhluk. Allah tidak berubah. Zat Allah juga tidak terpengaruh dengan warna, tak terpengaruh dengan gelap ke cerah ke, tidak terpengaruh dengan atas dan bawah, tidak terpengaruh dengan kiri dan kanan, tidak terpengaruh dengan depan dan belakang, tidak terpengaruh dengan sempadan, tidak terpengaruh dengan saiz, kecil besar pun tidak, tinggi rendah pun tidak, tidak terpengaruh dengan rupa, dengan bentuk, tidak terpengaruh dengan bau, tidak terpengaruh dengan bunyi, rasa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana semua itu adalah makhluk. Semua itu dijadikan oleh Allah. Sebelum dijadikan, semua itu tak ada lagi. Pada azali dulu, warna pun tak ada, gelap cerah pun tak ada, had pun tak ada, sempadan pun tak ada, besar kecil pun tak ada, bau pun tak ada, semua tu tak ada. Selepas diciptakan barulah ada. Langit bumi pun belum ada, alam semesta pun belum ada. Masa itu Allah dah siap-siap ada dah. Selepas dia ciptakan langit bumi, barulah ada langit dan bumi. Selepas Allah ciptakan alam semesta, barulah ada alam semesta. Jadi pada azali itu, fahamlah kita bahawa yang ada hanya Allah sahaja. Kemudian dia ciptakan makhluk, barulah ada makhluk. Pada azali, semua itu belum ada lagi.
Sedangkan zat Allah sudah sedia ada. Maksudnya zat Allah tidak terkena itu semua. Jadi Allah ni dia tak duduk dalam gelap cerah, dia tak duduk atas bawah, dia tak ada berbau, dia tak ada berasa, tak boleh dipegang, tidak terlihat, tak terpengaruh dengan warna. Sedemikian hebatnya sampaikan kita ni tak akan mampu untuk memaham zat Allah tu macam mana. Kita nak tahu zat Allah tu tak akan sampai kita punya akal, sebab akal kita lemah daripada nak mencapai Allah ni. Bahkan dialah yang menciptakan itu semua. Maksudnya itu semua adalah baharu, adalah makhluk. Bumi kita ni ibarat sebutir debu yang sangat halus, yang sedang terapung-apung dalam kerajaan Allah yang sangat luas. Alam semesta ni sangat luas, seolah-olah tak bertepi. Jadi bumi kita yang kita rasa besar sangat ni sebenarnya adalah debu je. Debu yang sangat-sangat halus, sedang terapung-apung dalam kerajaan Allah yang sangat luas. Jadi kita terfikir, apakah kegunaan alam semesta yang sangat luas ni? Sedangkan Nabi Muhammad pun dia datang duduk di bumi, manusia pun di bumi. Jadi kita ni duduk di bumi saja. Bukankah sepatutnya Tuhan dia ciptakan bumi, ciptakan langit kecil cukuplah? Tapi kenapa Allah dia ciptakan sedemikian luas? Dah tentu ada kegunaan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini mustahil untuk dia ciptakan sesuatu yang sia-sia, saja-saja tak boleh. Yang buat kerja saja-saja ni manusia, makhluk lah. Allah dia tak ada kerja yang saja-saja. Dia buat tu mesti ada sebab, ada kegunaan, ada manfaatnya. Jadi antara manfaatnya yang dia buat alam semesta ni sangat luas, seolah-olah tak bertepi, kerana di sanalah akan ditempatkan syurga dan neraka. Yang cipta luas-luas alam semesta ni, rupa-rupanya dia nak letak syurga tu di situ, neraka pun kat situlah, ringkasnya. Dan kedua-duanya ni sangat luas. Nanti kita imbas kembali, kita tengok luas ke arah mana. Dalam nota tuan-tuan tu tak ada, saya semak nota kuliah yang lepas. Dengan lajunya lah kita pergi, sebab nama pun imbas kembali. Surah Ali Imran ayat 133 maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi. Rupanya syurga tu seluas langit dan bumi. Jadi betul lah anggapan setengah orang, pandangan sebahagian orang, kenapalah Tuhan buat alam semesta ni luas sangat ni? Rupanya nak letak syurga. Syurga tu seluas langit dan bumi. Al-Hadid ayat 21. Berlumba-lumbalah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi memang betul lah nak letak syurga tu di sana, sebab tu alam semesta tu luas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya keluasan antara dua tiang pintu syurga adalah sejauh jarak antara Makkah dengan Hajar, atau antara Makkah dengan Busra. Sedangkan Hajar ni dekat negeri Yaman, Busra ni dekat negeri Syam. Itu luas dua tiang pintu syurga. Sungguh pun luas, tapi pada suatu hari nanti dia penuh sesak. Orang berhimpit-himpit nak masuk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalian adalah penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah. Jarak di antara dua daun pintu syurga adalah 40 tahun. Sangat luas. Tapi pada suatu hari ia penuh sesak. Kenapa penuh sesak? Salah satu sebabnya ramai sangat yang masuk. Satu lagi sebab di alam akhirat sana kita ni jadi besar. Nanti ada hadis ni. Kemudian ada satu orang dia buat kajian, dia buat perbandingan. Katakanlah syurga ni pun dia seolah-olah satu planet macam planet bumi. Jadi dia nak ukur besar luas syurga ni setara mana. Kita ringkaskan, dia ukur. Jadi jawapan yang dia dapat, planet syurga tu nanti dia seluas 130 bilion kali lebih besar daripada planet bumi. 130 kali bilion lebih besar daripada planet bumi.
Jadi bumi kita ni halus macam debu saja. Dan Tuhan bagi tahu syurga ini seluas langit dan bumi. Kalau ikut kajian orang ini, dia kaji dari segi matematik, dia kata 130 bilion kali lebih besar daripada bumi kita hari ini. Jadi kita berebut-rebutlah nak dapatkan syurga yang seluas langit dan bumi. Kita bagi tahu hari itu, kalau rumah kita sekarang ni pun ada kembar sebelah dia, sama, perabot semua dah ada dah, tiba-tiba tuan sebelah rumah tu hadiah kat kita. Jadi rumah kita dah sekali ganda lebih besar. Yang tu pun kita rasa seronok dah. Apatah lagi kalau kita bandingkan dengan sawit. Kita ada 1 ekar je sawit, tiba-tiba orang hadiahkan kita 1000 kali ganda, 1000 ekar dia hadiah. Kita bangun esok pagi, tiba-tiba sampai suruh sign dia surat, kata kamu dapat 1000 ekar sawit. Percuma. Yang tu pun kita seronok dah. Ni syurga ni tadi 130 bilion kali ganda. Tak boleh nak kita bayangkan, maksud dia seluas langit dan bumi ya. Syurga tu lagi hebat.